Alhamdulillah, kita menyaksikan satu lonjakan baru dari sudut pemahaman dan pelaksanaan apa yang kita maksudkan dengan transformasi digital yang kita umumkan tahun lalu. Negara tidak ada pilihan. Kalau kita mau pacu pertumbuhan, bersaing dengan negara-negara lain dan menjamin Malaysia ini mampan dan berjaya, terutama bidang ekonomi dan pembangunan, maka sudut pelaksanaan digital itu sudah menjadi kritikal dan mendesak. Sebab itu saya putuskan untuk mewujudkan Kementerian Digital. Dan hari ini kita perkenalkan sistem padu bangkalan data utama. Kerana seperti yang dijelaskan oleh saudara Rafizi sebentar tadi, pertama, dia selaras dengan pendekatan dan dasar digital, transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan contoh telah diberikan. Bila disebut penyasaran subsidi, dia tak dapat dilaksanakan dengan berkesan tanpa pendekatan padu dan transformasi digital yang kita sebutkan. Ya, kerana belanja oleh kerajaan umumnya, termasuk dalam beberapa perkiraan perbelanjaan dalam semua bidang dan kementerian, untuk membantu rakyat miskin, terutama di desa, kepedalaman, nelayan, petani, pekebun kecil, pekerja bandar, itu mencecah sehingga 22 bilion ringgit. Dan dalam semua kajian menyatakan tidak sampai sepenuhnya kepada kumpulan sasaran. Subsidi yang diberikan oleh kerajaan diperkirakan dengan nilai ringgit sekarang itu mencecah hampir 80 bilion ringgit. Dan tidak mungkin Malaysia bertahan mengurus kewangan belanjawan negara kalau hal-hal ini tidak dapat diperbaiki. 80 bilion ringgit itu kalau sampai kesemuanya kepada rakyat, satu hal. Tetapi seperti yang kita tahu, 3.5 juta bukan warga negara memperoleh manfaat, yang juga tentunya kalau dikumpul semuanya mencecah lebih 10 bilion ringgit. Kemudian penyasaran subsidi tanpa pendekatan digital, termasuk padu ini terutamanya, itu akan menyebabkan golongan yang maha kaya, ada orang tidak suka istilah maha kaya ni, tak apalah itu ya, tapi golongan ini mendapat manfaat. Contohnya pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli baru ini tentang penyasaran subsidi elektrik. Elektrik itu subsidi, istilah subsidi itu sedekah, bantuan kepada orang yang memerlukan. Tetapi amalan Malaysia tahun demi tahun tak pernah tukar bahawa sedekah atau subsidi ini diberi kepada semua rakyat dan bukan warga negara. 3.5 juta bukan warga negara dan rakyat yang paling kaya dalam di Malaysia ini, yang umumnya menggunakan elektrik jauh lebih tinggi daripada rakyat biasa. Maka insya-Allah dilaksanakan sudah tahun ini, dan hasilnya mengikut anjuran penjimatan lebih 4 bilion ringgit kerana subsidi tidak diberikan kepada golongan maha kaya dan subsidi tidak diberikan kepada warga asing. Jadi kita jimat 4 bilion hanya dari segi elektrik. Sebab itu bila dibantah oleh setengah kalangan, saya tanya, yang bantah ini kamu nak pertahankan siapa? Nak pertahankan warga asing? Nak pertahankan golongan paling kaya? Kerana yang masih menerima subsidi ini 85% rakyat.
yang tidak terima subsidi. Bukan naik kadar, bukan naik cukai atau tarif, hanya menarik balik subsidi kepada golongan yang paling kaya. Tetapi insentif lain diteruskan. Kita mau pelaburan masuk, dan alhamdulillah sepanjang tahun lalu kita lihat peningkatan, lonjakan pelaburan sangat tinggi. Ini terkait dengan apa yang disebutkan tadi oleh saudara Rafizi, iaitu kerja ini kerja pasukan padu Kementerian Ekonomi, DOSM, ya, dan semua kementerian yang harus memberikan sumbangan, ya, dan kerjasama selain mampu. Pelaburan yang boleh mencecah jumlah yang begitu tinggi, 300 bilion ringgit, itu kerana peranan MITI, peranan kementerian luar, peranan kementerian lain yang memberikan penegasan keyakinan tentang dasar. Dan dasar ini termasuk transisi tenaga ataupun peralihan tenaga. Tidak boleh bergantung kepada pendekatan dan dasar lama yang disebut energy transition. Dasar mengenai digital transformation, transformasi digital yang telah kita perkenalkan dan jelaskan. Dan kemudian pelan perindustrian yang melakukan anjakan dari pendekatan lama mengikut sektor kepada mission based. Dan ini sudah dilihat oleh pelabur-pelabur. Mereka tahu pertamanya sistem politik yang kian stabil setelah Sheraton, Dubai dan segala macam. Bila sistem politik itu dianggap stabil, itu yang pertama. Yang kedua, mereka melihat dasar. Ada tidak ambil disebut clarity, penjelasan tentang dasar-dasar kita. Jadi kebanyakan pelabur boleh datang. Kalau bidang sektor tenaga, dia baca dulu plan kita tentang transisi tenaga. Kalau tentang digital, termasuk Elon Musk baru-baru ini, Jason dari Nvidia dan Infineon, itu dia baca dulu pendekatan kita tentang transformasi digital, plan perindustrian, dan tentunya ekonomi madani. Dan ini membantu. Siapa yang persiapkan itu seluruh jentera kerajaan. Dan sebab itu di antara kebanggaan kami ialah bila kita perkenalkan umpamanya IDN, Digital National, yang dikelola oleh MIMOS dengan kerjasama jabatan-jabatan kerajaan, kemudian padu dikelola oleh Kementerian Ekonomi dengan DOSM dan Mampu. Ini menunjukkan keupayaan jentera kerajaan itu yang mampu mengolah perkara baru dengan usaha mereka sendiri tanpa terlalu bergantung kepada konsultan-konsultan antarabangsa yang menyebabkan kos yang paling tinggi. Jadi saya ucapkan sekali terima kasih dan tahniah kepada jentera ini.